Okey, hubungan antara jenis data, saiz data dan kapasiti ingatan komputer. Okey, setiap jenis data dan saiz data akan disimpan dalam ingatan komputer. Nama pun boleh ubah memainkan peranan yang penting dalam menentukan saiz data dalam ingatan. Okey, contoh macam ni. Kalau kata nama pemberubah kita adalah jum bayaran. Jadi kita tahu nama pemberubah kita adalah jum bayaran, maka jenis data yang kita gunakan adalah double. Kenapa double? Kerana bayaran mesti ada dalam nilai sen, ada dalam nilai perpuluhan. Contohnya 2850.30. Contoh kemungkinan mungkin ada dalam nilai sen. So jum bayaran mestilah jenis datanya adalah menggunakan double. Okey, kita tak boleh gunakan integer. Okey, berdasarkan jenis data yang digunakan pada pemberubah, sistem operasi akan menentukan apa-apa yang boleh disimpan dalam ingatan komputer. Kepelbagaian penggunaan jenis data pada pemberubah dapat menjimatkan ruang pada ingatan komputer. Okey, yang ini penting Pernyataan ini penting, iaitu penggunaan jenis data pada pemberubah menjimatkan ruang ingatan komputer. Okey, kerana apa? Kalau kita menggunakan jenis data yang tidak sesuai ataupun tidak tepat, ia akan menyebabkan ruang ingatan komputer kita akan menjadi banyak digunakan kerana ruang ingatan komputer kita ni adalah RAM. Ruang ingatan komputer yang akan digunakan untuk menyimpan data pemberubah tadi adalah RAM. So RAM saiz kapasitinya adalah rendah kerana dia nak support processor, and at the same time dia nak support kita punya programming yang kita develop. So bila kita menggunakan jenis data yang tidak sesuai, dia akan menyebabkan atau cara kita akan jadi perlahan ataupun akan jadi stuck. Okey, seterusnya kita tengok pada pemilihan dan penggunaan jenis data yang bersesuaian. Okey, pemilihan dan penggunaan jenis data yang sesuai amat penting dalam sesebuah tucara supaya tucara dapat dibangunkan tanpa ralat sintaks. Okey, kesalahan dalam pemilihan jenis data akan menyebabkan berlakunya ralat sintaks. Okey, kenapa berlaku ralat sintaks? Iaitu kesalahan pada jenis data, kesalahan pada tata bahasa, kesalahan pada penggunaan simbol yang tidak betul. Okey, itu adalah dipanggil sebagai ralat sintaks. Ralat sintaks ni lebih kepada ralat yang menyebabkan kesalahan pada keyword, pada tata bahasa dan kesalahan penggunaan coding yang tidak betul. Okey, jenis data bagi pembeli upah dan pemalas akan menentukan jenis maklumat yang akan disimpan dalam ruang ingatan yang diperuntukkan. Okey, jenis data. Jenis data ini seperti yang cikgu sebutkan tadi, penggunaan jenis data mestilah sesuai kepada nama pembeli upah yang kita gunakan ataupun fungsi nilai yang akan dipegang oleh pembeli upah tersebut. Okey, kerana apa? Contoh macam tadi cikgu sebut, jum bayaran, maka jenis data yang sesuai adalah double. Okey, sebagai contoh bilangan kita tak boleh gunakan jenis data double. Kerana apa tak boleh gunakan bilangan jenis datanya sebagai double? Kerana apa? Double adalah untuk nombor yang mempunyai perpuluhan. Okey, kalau kita gunakan double, so dia akan boleh menyebabkan berlakunya ralat sintaks. Okey, pada muka surat dalam buku teks pelajar muka surat 560 kat sini ada jenis-jenis data, iaitu integer, float, double, untuk nombor nyata, dan juga contoh-contohnya untuk aksara iaitu string, boolean. Cukup. So cikgu nak belajar baca dan tengok jenis-jenis data dan penerangan tersebut. Okey, pada buku surat 60 dan juga 61. Okey, perbezaan pembeli upah sejagat dan setempat. Okey, pembeli upah dan pemalar wujud dan akan digunakan untuk keseluruhan tucara atau hanya bagi satu fungsi dalam tucara. Okey, terdapat dua jenis pembeli upah dan sejagat. Sama ada dia adalah pembeli upah sejagat ataupun pembeli upah setempat. Okey, kalau pembeli upah sejagat kita kenali sebagai global. Bila global maksudnya sejagat, dia boleh digunakan bagi keseluruhan tucara. Maknanya mana-mana fungsi dalam tucara tersebut boleh menggunakan pembeli upah tersebut. Okey, bagi pembeli upah setempat pula adalah hanya sub tucara
sub atau cara tersebut sahaja boleh menggunakan pembuluh ubah tersebut. Ia tidak boleh digunakan oleh keseluruhan atau cara dalam tidak boleh digunakan oleh keseluruhan atau cara. Hanya untuk sub atau cara kecil sahaja. Sebab itu dinamakan sebagai pembuluh ubah setempat. Perbezaan di antara di antara pembuluh ubah setempat dan juga pembuluh ubah sejagat. Dari segi pengisytiharaan, dari segi akses dan juga dari segi fungsi. Kalau pembuluh ubah sejagat ataupun global variable, kita isytiharkannya di luar fungsi, di luar mana-mana fungsi. Biasanya kita isytiharkannya dalam fungsi main. So bila kita isytiharkan pembuluh ubah tersebut dalam fungsi main, pembuluh ubah tersebut boleh digunakan oleh semua fungsi-fungsi ataupun semua sub-sub atau cara di dalam atau cara tersebut. Dalam atau cara boleh ada sub atau cara. So sub atau cara yang kecil-kecil tadi boleh menggunakan pembuluh ubah tersebut kerana pembuluh ubah tersebut adalah sejagat. Manakala pembuluh ubah setempat, pembuluh ubah tersebut diisytiharkan di dalam sub atau cara tadi. Sub atau cara bermaksud hanya sub atau cara itu sahaja yang boleh menggunakan pembuluh ubah tersebut. Tidak boleh digunakan oleh mana-mana sub atau cara yang lain. Yang kedua, dari segi akses. Dari segi akses, pembuluh ubah sejagat boleh diakses oleh mana-mana fungsi. Manakala pembuluh ubah setempat tidak boleh diakses oleh fungsi lain. Hanya untuk fungsi itu sendiri saja. Hanya untuk sub atau cara yang mengisytiharkan pembuluh ubah itu saja yang boleh menggunakan pembuluh ubah tersebut. Dari segi fungsi, pembuluh ubah sejagat boleh digunakan hingga ke akhir program. Jika suatu pembuluh ubah setempat mempunyai nama yang sama dengan pembuluh ubah sejagat yang lain, rujukan akan dibuat terhadap pembuluh ubah yang terdekat, iaitu pembuluh ubah setempat. Manakala pembuluh ubah setempat hanya boleh digunakan untuk fungsi yang diisi. Jika dua fungsi menggunakan pembuluh ubah setempat yang sama, tiada masalah berlaku kerana fungsi tersebut walaupun nama yang sama tetapi pada fungsi yang ataupun pada sub atau cara yang berbeza. Pelajar, di sini ada contoh bagaimana nak mengisytiharkan pembuluh ubah sejagat dan juga pembuluh ubah setempat. Pada buku surat 63, pelajar boleh lihat bersama-sama dengan cikgu. Yang di bahagian luar ni, dalam public class, ini adalah pembuluh ubah sejagat. Bermaksud pembuluh ubah M ni, M sama dengan 100, data, integer datanya adalah juga pembuluh ubah. Data sama dengan 50 ni boleh digunakan oleh mana-mana fungsi yang memanggilnya nanti. Manakala N sama dengan 90 ni adalah pembuluh ubah setempat. Bermaksud dia hanya boleh digunakan dalam fungsinya sendiri sahaja, iaitu fungsi main. Tidak boleh digunakan di mana pada fungsi-fungsi yang lain. Alright. Contoh di bawah ni pula, pelajar boleh labelkan. Pelajar tengok public class. Bermaksud dia berada dalam kelas. Jadi L ni, integer L sama dengan 5, ini adalah pembuluh ubah sejagat. Global. Manakala integer M sama dengan 7, ini adalah pembuluh ubah setempat. Kita pergi pada muka surat berikutnya, muka surat 64. Ada cara, di sini tunjukkan cara bagaimana kita nak mengisytiharkan nilai pembuluh ubah. Ini adalah contoh integer X. Di sini X dia cuma isytiharkan integer X saja. Dia isytiharkan pembuluh ubah berjenis integer. X adalah integer, ini adalah string. String nama. Pembuluh ubah itu adalah nama. Jenis datanya adalah string. Kenapa S besar? Kerana dia adalah pembuluh ubah jenis bukan primitif. Yang berikutnya, ini adalah 3 jenis pembuluh ubah, iaitu S, T dan juga U.
berjenis double. Maksud nanti nombornya adalah nombor perpuluhan lah, nilai S, nilai T dan juga nilai U. Okey, ini pula adalah V, pembeli ubah V jenis boolean. Okey, maksud penyataan adalah sama ada true ataupun false. Okey, berikutnya pembeli ubah W iaitu berjenis char. Char bermaksud adalah single character. Dan berikutnya adalah pembeli ubah Y berjenis float. Float bermaksud nilai yang mempunyai nombor berpuluhan. Okey, tadi kita cuma mengisytiharkan pembeli ubah dan nama pembeli ubah dan juga jenis datanya apa. Okey, sekarang kita mengumpulkan nilai, okey, ataupun kita kata menetapkan nilai. Letakkan nilai pada pembeli ubah. Contoh sini integer x sama dengan 100. Maksud kita beritahu x sama dengan 100. Dan kita boleh ringkaskan penulisan dia, iaitu kita buat terus. Iaitu tak perlu menggunakan dua line ni, satu line, dua line. Kita tak perlu gunakan dua line, kita boleh gunakan satu line sahaja. Iaitu integer x sama dengan 100. Ini kita isytiharkan pembeli ubah dan yang ini kita umpukkan nilai kepada pembeli ubah x. Okey, begitu juga dengan ini string, nama itu adalah pembeli ubah berjenis string. Okey, bila kata string, tengok data yang diumpukkan adalah dalam gabungan karakter. Okey, iaitu Hardeep. So nama tu adalah Hardeep. So nama memegang nilai Hardeep. Okey. So kenapa dia string? Kerana pelajar nampak ini adalah gabungan karakter. So bila gabungan karakter, bila kita tahu nama dengan Hardeep, so kita mesti letak jenis datanya adalah string. Okey, macam yang di atas tadi pelajar perasan kan, x sama dengan 10 bermaksud dia adalah integer, nombor bulat. Okey, nombor bulat, nombor yang tidak mempunyai perpuluhan, maka jenis datanya kita letak integer. Kita tak boleh letak float ataupun double. Kerana apa? Kerana ia akan merugikan kita punya ruang memori. Kerana nilai size memori bagi double dan juga float adalah melebihi 4 byte. Okey, begitu juga dengan pembeli ubah STU iaitu berjenis double, maka nilai yang diumpukkan adalah dalam nilai perpuluhan. Kita umpukkan ataupun kita tetapkan nilai S sama dengan 0.123, T sama dengan 1.1 dan U sama dengan S plus T. Kita tahu nilai U nanti akan dapat dalam bentuk perpuluhan, so sebab itu kita isikan dia sebagai double dan nilai-nilai ini adalah dalam bentuk perpuluhan. Maka jenis pembeli ubah kita gunakan ataupun jenis data kita gunakan adalah double. Okey, selain itu kita boleh juga, kerana dia jenis data yang sama, kita boleh juga isytiharkannya secara terus. Kalau pelajar perasan, kalau kita gunakan single line, bukan single line, maksud cikgu, kalau kita gunakan, kita isytiharkan satu demi satu S dan kita umpukkan nilai dia satu demi satu, S sama dengan 0.123, pelajar perasan di akhir tu ada simbol semicolon. Okey, mesti ada semicolon. Semicolon maksudnya tamat untuk pernyataan yang kita sedang tulis. Ini tamat. Okey, so mesti ada simbol semicolon. 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 Okey, semicolon. Okey. Kalau sekiranya kita buat dia dalam satu line, kenapa kita buat satu line? Boleh kerana dia jenis data yang sama. Jenis data tu adalah double. Jenis data yang sama, maka kita isikan dalam satu line saja pun boleh jika kita nak jimatkan ruang. Dan pelajar hanya koma saja, letak koma. Alright. Tak boleh gunakan semicolon kerana semicolon menandakan bahawa tamat. Bukan tamat, maksud cikgu pernyataan tu adalah lengkap dan selesai. Maka kalau kita letak semicolon, dia akan jadi irrelevant. Jika boolean V. V adalah jenis data boolean. Maka V sama dengan true. Kita umpukkan nilai true. Bila boolean, pernyataan dia ataupun nilai penetapan nilai dia sama ada true ataupun false. Lepas tu kita gunakan boolean. Kita tak boleh letak boolean V sama dengan 15. Tu dah salah. Dah kiranya sebagai ralat sintaks. Yang bawah ni pula adalah char W. Char W. So maksud dia adalah jenis char. Char adalah single character. So kita boleh letak
satu huruf saja, iaitu kita isyaratkan W sama dengan Y. Okey, kenapa ada single quote? Okey, kerana kita tahu ini adalah karakter char. Bila char kita letak ada single quote. Macam tadi Hardeep. Okey, macam Hardeep tadi. Hardeep adalah string, dia adalah gabungan karakter ataupun dia adalah teks, maka kita letak dia sebagai Hardeep dan dia ada double quotes. Double quotes. Kita tak boleh biarkan dia Hardeep tanpa single quote ataupun double quotes. Sudah akan jadi salah. Bila dia adalah jenis data string, maka bila kita nak umpukkan nilai, kita pastikan nilai yang kita umpukkan tu ada double quotes. Kerana apa double quotes? Kerana dia adalah jenis data string. Okey. Manakala kalau char tadi, okey, jenis data ni adalah char W. Okey. Char maksudnya single karakter, satu huruf, bukan nombor, huruf. Okey, so char W sama dengan Y. Okey, Y ni adalah single karakter, maka Y ni mesti ada. Bila kita umpukkan nilai W sama dengan Y tu mesti ada single quote padanya. Okey, menandakan ini adalah char. Okey, kita tak boleh letak Y saja. So kalau kita letak Y saja tanpa ada single quote, maka dia akan jadi ralat sintaks. Okey, manakala ini adalah float Y sama dengan 342.234F. Okey, ini adalah penetapan nilai untuk Y. Okey, Y ni kita tahu float, bila float maka dia ada perpuluhan. Okey, penetapan dan pengisytiharan dan penetapan nilai pemalar. Kalau pemalar, okey, bila kita isyaratkan dia, mesti kita letak di hadapannya adalah final, lepas tu jenis data, lepas tu nama pun boleh ubah, kemudian nilai dia apa. Okey, ini adalah ayat di hadapan. Kalau pemalar, kita letak saja double pi contoh dengan 3.142. Okey, ni kalau contoh, kalau dia adalah pemalar. Tapi pi kita tahu dia nilainya adalah tetap sampai bila-bila pun, daripada awal sebelum kita lahir, sebelum kita wujud pun, sampailah bumi ni kiamat, nilai pi ni adalah tidak berubah, iaitu 3.142. Maka nilainya tetap. Maka bila dia tetap dalam pengaturcaraan Jafar, kita kena letak final di hadapan dia. Okey, final. Atau kita boleh letak perkataan static final double 4.14. Okey, static final double sama dengan 4.14. Kita tambah perkataan static. Kalau tak nak tambah perkataan static, kita tak final saja. Boleh, mana-mana pun sama.